Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, 主啊，我们要爱你， karena Engkau telah banyak berbuat di dalam kehidupan kami. 因为你在我们的生命中有很多的作为。 Kami menyadari bahwa tidak ada satu hal pun di dalam hidup kami yang dapat memisahkan kami daripada-Mu. 主啊，我们知道在我们生命当中，我们无法离开你。 Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 主啊，这时候我们要默想，要学习真理。 Kami mohon Allah Roh Kudus menolong setiap kami, 恳求你的圣灵帮助我们每一个人， supaya kami dapat mengerti dan juga menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 好让我们明白你的话语，也能够成为一个行道的人。 Berkati setiap kami ya Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. 主啊，求主你祝福我们每一位，无论是听的、讲的、翻译的， Biarlah kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. 好让我们能够在每天的生活当中把你的话语活出来。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 我们来看一段的经文，是在约翰福音第6章第16到21节。 Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 约翰福音第6章第16到21节。 Saya akan membacakan kepada saudara dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文读。 Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. 到了晚上，他的门徒下海边去，上了船，要过海往加百农去。天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里，忽然狂风大作，海就翻腾起来。门徒摇流，约行了4里多路，看见耶稣在海面上走，渐渐进了船，他们就害怕。耶稣对他们说：“是我，不要害怕。” 门徒就喜欢接他上了船，立刻到了他们所要去的地方。 Saudara, satu kali di Spanyol dilakukan festival lari dikejar oleh banteng di jalanan. 有一次呢，在西班牙呢有一个这个比赛呢，就是在大街上呢被这个牛呢追逐了，追逐他们就跑。 Saudara, festival ini dilakukan setiap tahun. 这个是每年所举行的这个比赛。 Maka seekor banteng dilepaskan dan kemudian berlari menabrak para penonton yang ada di sana. 所以那个水牛呢，它一跑呢，它就去撞那些人呢，所以那些人呢就要避开它，就逃，他们就四散逃跑。 Nah, saudara, ada seorang anak kecil yang datang ke festival itu bersama dengan orang tuanya, tapi sayangnya pada saat itu anak ini terlepas daripada orang tuanya, saudara. 然后呢，有一个小孩子呢，他的父亲就带他到这个比赛场所去，但是很可惜呢，在他半路上呢，他的父亲呢跟他就失联了。 Saudara, waktu anak ini terlepas, kemudian banteng itu bersiap lari untuk mengejar kepada anak ini. 那么这个孩子呢，独自一个人在跑的时候呢，这个水牛呢就追着他。 Saudara, anak ini melihat banteng yang berlari ke arahnya, dia ketakutan. 所以这个孩子看到水牛呢靠近他，就非常的害怕。 Kemudian dia teringat bahwa guru sekolah minggunya pernah bercerita, 然后他再想起呢，主这些老师曾经说， kalau kamu takut, doa sama Tuhan Yesus. 如果你怕的时候，你就向主耶稣祷告。 Saudara, maka tidak pikir panjang, dia langsung lipat tangan, dia langsung berdoa. 然后呢，他就很快的就把他的手合起来了，即刻祷告了。 Dia berkata begini, 他是这么的说： Tuhan Yesus, 主耶稣， tolong berkati makanan ini, amin. 求你祝福这些事物，阿门。 Saudara, ini anak doanya sangat lantang dan spontan, saudara ya. 然后呢，这个孩子呢，就是这么很迫切的，就这么的祷告了。 Nah, saudara, menariknya bahwa sesaat kemudian ternyata banteng itu tidak
mengarah ke anak ini, tapi melewati anak ini, saudara. 有趣的是呢，这个水牛呢，并没有追逐他，乃是呢，从他的身边走了。 Saudara, mungkin ini adalah sebuah cerita yang terlihatnya seperti tidak real, saudara. 这个故事呢，听起来呢，好像是呢，不怎么合乎逻辑。 Bagaimana mungkin nih anak doanya salah pun Tuhan Yesus tolong? 怎么可能呢？这个孩子是祷告错了，但是主耶稣还是在帮助他。 Tetapi saudara, yang saya ingin baca adalah bahwa anak ini teringat ketika dalam kondisi yang bahaya, situasi yang sulit, dia ingat sama Tuhan. 但是我想要这个重调，我要声明的就是呢，这个孩子虽然在这个极其危险当中，他还是记得向主祷告， Dia mencari Tuhan, 他寻找主。 meskipun doanya keliru. 虽然他的祷告的言语是错了。 Soal pertanyaannya, apakah kita sama seperti anak ini yang juga mencari Tuhan di dalam kondisi situasi kita di tengah kesulitan? 我所要的问的就是呢，当我们在面对困难的时候，是否我们像这个小孩子一样呢，去寻找耶稣，向主耶稣祷告？ Saudara, pada saat seorang menghadapi kesulitan, bahaya, pergumulan, biasanya ada 4 respon yang terjadi, saudara. 我们呢，当面对很多的困难挣扎的时候，至少有4个的反应。 Yang pertama adalah ketika seorang menghadapi situasi yang sulit atau pergumulan yang besar, ada sebagian orang yang melarikan diri atau disebut dengan nama ghosting. 就是呢，很多人呢，在面对问题的时候，只是挣扎的时候，他们就会逃避了。 Saking takutnya dia menghadapi pergumulan itu, saudara, dia lari ke hal-hal yang lain. 因为呢，他害怕面对这个问题，所以他就避开了去寻找别的事情。 Tentu kita tahu ada yang larinya ke obat-obatan, ada yang larinya kemudian ke alkohol. 有的人呢就去喝酒了，有的人就是去找那个药物。 Tapi ada respon yang lain juga, ada orang-orang yang kemudian ketika menghadapi pergumulan dia berjuang, mengandalkan pengalaman dan kekuatannya. 但是有些人呢，当他面对困难的时候，他就依靠经验和实力来奋斗。 Dia menggunakan pengalaman-pengalaman di masa lampau untuk kemudian bersiap menghadapi tantangan di depan dia. 他用过去呢他所面对的经验来，以现在呢来去面对现在所面对的问题。 Tentu saja respon ini lebih baik dibandingkan yang pertama, ya. 当然，这个第二个的回应呢，比第一个的回应更好。 Ada respon yang ketiga, saudara, ada orang yang menghadapi pergumulan tantangan, dia pasrah. 但是第三呢，还有人呢，就是当他面对问题的时候，他就是认命了。 Biasanya kalimatnya munculnya begini, saudara. 通常呢，他们是这么的说的： Ya mau bagaimana lagi? 还要怎么样呢？ Terima aja lah. 我就接受吧。 Nasi udah jadi bubur, 米已经成为粥了， ya diterima saja. 我只能接受了。 Nah, biasanya pola-pola pikirnya seperti itu. Ya udah terima aja lah. 通常呢，他们的想法就是这样，只是接受吧。 Nah, saudara, tapi ada respon yang keempat. 但是还有第四个的这个反应。 Orang yang menghadapi pergumulan, dan tentu ini adalah seorang murid Kristus, dia harusnya adalah seorang yang berserah, bukan menyerah. 就是呢，当面对问题的时候，主耶稣的门徒呢，应该是交托，不是放弃的。 Dan juga proaktif di dalam imannya. 就是呢，积极的以信心来依靠上帝。 Dia menghadapi masalah itu, 他面对问题， tapi dia juga percaya bahwa Allah bekerja di dalam masalah itu. 但是他也知道上帝会在他的问题当中来动工。 Yang mungkin dia tidak tahu apa yang akan menjadi ujungnya, tetapi dia percaya bahwa melalui peristiwa pergumulan dia hadapi, ada Allah yang bersama-sama dengan dia. 虽然他不知道这个问题的结局是怎么样，但是他知道上帝与他同在，而且与他一起来面对他所面对的问题。 Seharusnya inilah yang menjadi respon kita ketika kita menghadapi pergumulan, saudara. 弟兄姐妹们，但愿这是我们每一个面对问题的时候的第四个的态度。 Lalu bagaimana dengan murid-murid? 那么这些门徒又怎么样呢 Kita？akan belajar hari ini dari respon murid-murid dan kemudian bagaimana Yesus meresponi murid-murid pada waktu itu. 今天我们所要学习的就是呢，这些门徒如何的回应，而且呢，主耶稣如何去回应这些门徒。 Saudara, peristiwa ini terjadi di tengah danau. 这件事情发生是在这个海中。 Mari kita melihat bagaimana kondisi murid-murid pada waktu itu. 我们来看呢，他现在门徒的状况是怎么样 Minggu 的？ lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat kepada 5.000 orang. 上个星期我们已经学习到了，主耶稣给5000人吃饱。 Nah, peristiwa mujizat itu terjadi di sore hari, saudara. 那么这件事情呢，发生是在中午。 Tapi dari pagi sampai sore, murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus melayani begitu banyak orang.
但是从早上到中午呢，主耶稣与他们门徒们已经呢服侍了很多的人。 Mungkin ada murid-murid yang kemudian menjadi bagian pengatur barisan. 有可能有些门徒是安排这个座位的， Ada murid-murid juga yang kemudian mengumpulkan satu dan lain-lainnya. 有些门徒呢是机器人的。 Saudara, jadi murid-murid konteksnya pada waktu itu adalah orang-orang yang sudah kelelahan sebenarnya. 其实呢，在门徒当中呢，他们已经非常的疲倦了， Seharian dari pagi sampai sore mereka terus sibuk melayani. 因为他们从早上到中午呢，他们都是很忙碌的去服侍， Fisik mereka lelah. 他们的身体很疲倦了。 Jangan bukan hanya fisik tetapi kemudian juga mental mereka lelah. 不单是他们的身体疲倦的，他们的心灵也是很疲惫了。 Bertemu dengan 5.000 orang dengan 5.000 karakter tidak mudah, saudara. 弟兄姐妹们，他们所要面对是5000个人，而且是要面对5000个不一样性格的人。 Apalagi mungkin pada waktu pembagian roti dan ikan itu ada yang minta, mau minta 10, mau minta 10. Ya sabar ya gitu ya. 有可能在分配这个食物的时候，有人要讨事，个人他们就说：“你们忍耐一下吧。 Andreas, belas ini ikannya kurang. ”安德烈，你来了，我们这里不够。 Sabar, semua pasti kebagian. 你们忍耐一下吧，每个人都会得到的。 Terus saya tidak bisa bayangkan pada waktu itu betapa sibuknya murid-murid melayani 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. 我就能够想象呢，当时的门徒是非常的很忙的去服侍这么多人，在当时呢，男丁就有5000人，还未算入这个妇女小孩， Mereka kelelahan secara fisik dan mental. 所以他们精神呢以及这个体力很疲倦了。 Maka ketika mereka naik ke perahu, saudara, menjadi satu tempat di mana mereka mencoba untuk istirahat sejenak. 所以呢，当他们上了船的时候，他们就是想要在船上呢休息了。 Dan tentu perjalanan di dalam perahu itu menjadi satu momen-momen yang membuat mereka, saudara, sedikit tenang daripada kesibukan yang ada seharian. 所以呢，可以说呢，在船上呢，他们可以安静的下来，因为他们一整天已经非常的忙碌了。 Air danau yang tenang, 这个海水非常的平静， situasi yang mulai menggelap, 然后天开始黑了， memberikan sedikit nuansa istirahat buat mereka. 就是让他们有一个休息的时间了。 Namun kita lihat, saudara, sayangnya keinginan mereka untuk beristirahat sejenak di dalam perjalanan di perahu itu menjadi satu keinginan yang kemudian tidak terkabul, bukan? 但是我们看到呢，他们本来呢是想在这个船上休息的，但是看起来呢，他们的这个愿望呢不能够达到。 Yohanes menjelaskan bahwa di tengah perjalanan mereka, maka kemudian mereka menghadapi angin yang begitu keras. 约翰呢解释呢，当他们在海中的时候呢，他们面对的这个暴风了。 Saudara, kita tahu bahwa sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus adalah nelayan. 弟兄姐妹们，我们知道呢，在大部分的门徒呢都是渔夫， Sebagai seorang nelayan yang biasa pergi memancing ikan, mengambil ikan, 所 saudara. 以呢，通常渔夫呢都是去海中捕鱼。 Sudah parang tentu mereka pasti tahu dan bisa menebak, menilai situasi, kondisi pada saat itu. 当然，他们非常懂得这个当时呢这个海中的状况以及当时的天气。 Mereka tahu saat-saat mungkin akan turun badai. 他们知道了何时会有这个风暴到来， Mereka pasti tahu saat-saat di mana angin akan bertiup sangat kencang dan bisa membahayakan nyawa mereka. 他们当然知道呢这个暴风呢会来的时候给他 Maka 们 kalau 带 kita 来了危险。 membaca di dalam Injil Yohanes ketika mereka pergi menyeberang danau itu, 所以当这个约翰福音记载他们要过海的时候， sebagai seorang yang berpengalaman, 身为一个有经验的人， mereka yakin bahwa mereka malam itu pasti akan mendarat dan tiba di Kapernaum dengan baik. 所以他们深信呢，他们到晚上必定能够到达了这个加百农。 Tetapi nyatanya, saudara, pengalaman mereka tidak bisa menjadi acuan untuk perjalanan mereka saat itu. 但是很可惜呢，他们的经验呢，并不能够让他们能够达到他们所要想的。 Dikatakan tiba-tiba di sana kemudian mereka menghadapi angin yang bertiup dengan sangat keras. 忽然之间呢，他们就面对了很大的暴风。 Saudara, Yohanes tidak menjelaskan secara rinci kapan kejadian ini, hanya dibilang hari menjelang malam. 这个约翰呢，他并没有很详细的解释，他只是说天要黑了。 Tapi kalau kita melihat di dalam Injil Matius mencatat bahwa peristiwa ini terjadi jam 3 malam. 但是呢，在这个马太福音记载呢，这件事情发生在这个半夜清晨的3点。 Saudara bisa dibayangkan bahwa di malam yang gelap itu, di saat penerangan kurang, 我们可以想象呢，在这个天色这个黑的时候， penglihatan mereka pun juga minim. 所以呢，他们的世界呢也是很模糊的， Saudara, mereka menghadapi badai yang besar. 而且他们面对大风暴。
Matius mencatat mereka menghadapi angin sakal. 然后呢，这里呢，圣经记载呢，他们所面对的是大暴风， Saudara, angin sakal adalah angin yang bergerak berlawanan dengan arah perahu. 就是呢，他们所面对的是狂风大作呢，跟他们的这个船呢是逆风而行的。 Dan angin sakal ini seringkali saudara bisa membuat perahu itu tenggelam. 很多时候呢，这个暴风呢会使他们船沉了 Itu，sebabnya saudara murid-murid mengayuh dengan sangat keras. 所以呢，门徒们激烈了就摇橹了。 Niat mau istirahat di perahu membuat mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan perahu itu tidak tenggelam. 所以呢，他们本来是想在船上休息的，但是呢，他们必须要在这个船上很努力的去摇橹，以保他们的生命。 Dan di tengah-tengah kejadian yang luar biasa itu mereka juga melihat sesosok yang mendatangi mereka. 在这个发生的事件当中，他们看见一个人呢，走来了。 Yohanes mencatat mereka ketakutan. 圣经记载他们就非常的害怕。 Nah, saudara, rasa takut sendiri adalah sesuatu reaksi yang wajar dari dalam diri manusia. 弟兄姐妹们，若是我们人呢有这个恐惧呢，是一个很自然的反 Pada 应。 saat kita menghadapi bahaya, kita bisa menjadi rasa takut, saudara. 当我们面对危险的时候，我们会觉得很害怕、恐惧。 Tetapi saudara, rasa takut seharusnya tidak boleh melumpuhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. 但是呢，其实这个恐惧呢，不可以消减我们对上帝的充满的这个希望的信心。 Tetapi pada saat kita membaca Injil Yohanes, kita mendapati bagaimana murid-murid ketakutan. 但是当我们读约翰福音的时候，我们看到这门徒非常的害怕， Mereka menghadapi situasi yang sangat berat itu dikatakan mereka ketakutan. 所以他们面对这个严重的问题的时候，他们就非常的恐惧了。 Bahkan ketika mereka melihat sosok pribadi yang mendekati mereka, semakin ketakutanlah mereka. 他们看见有一个人靠近他们，他们越更害怕了。 Rasa takut itu kemudian melumpuhkan pengharapan dan iman mereka kepada Tuhan. 因为这个惧怕使消解了他们的信心。 Padahal sebelumnya Yohanes mencatat Yesus belum mendapati mereka, saudara. 其实呢，在这个之前呢，约翰呢，写到呢，主耶稣还 Tetapi di tengah-tengah kesulitan, ketika Yesus mendekati mereka, justru mereka malah ketakutan. 在这之前，耶稣并没有跟他们在一起，但是当主耶稣靠近他们的时候，他们却害怕了。 Saudara lihat respon murid-murid di tengah-tengah situasi ini. 弟兄姐妹们，我们看到那些门徒呢，在这样情况当中的回应， Saudara, mereka bukan hanya takut dengan situasi yang mengancam nyawa mereka hari itu, 他们不但是面对呢，他们对他们的生命有威胁的事情， bahkan mereka pun takut akan kehadiran Tuhan. 而且他们也害怕主的同在，主的临格。 Nah, saudara, bagaimana Yesus meresponi daripada sikap murid-murid? 弟兄姐妹们，主耶稣如何回应这些门徒的 Di 反 ayat 应呢？ 20, saudara, Yohanes mencatat, 然后在这个20节记载说， tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." 耶稣对他们说：“是我，不要怕。” Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih dalam ucapan Tuhan Yesus kepada murid-murid. 弟兄姐妹们，我们要更深的去探讨呢，主耶稣对门徒所说的话。 Saudara, kata "aku ini" 这里这说呢是我， di dalam bahasa Yunaninya ditulis ego eimi. 那么在这个希腊文是 ego eimi， Saudara, kata ego eimi ini punya pengertian demikian, saudara. 然后呢这个 ego eimi 呢有这样的一个解释： Aku sudah selalu ada dan akan selalu ada. 我一直都在，而且永远都在。 Saudara, terdengar seperti sesuatu yang luar biasa, bukan? 我们听见呢，好像这个句呢很非常的言语。 Nah, saudara, kata ego eimi ini disematkan kepada pribadi Allah. 然后这个 ego eimi 呢是谈到呢这个上帝， Karena Allah adalah pribadi yang sudah ada 因为我们的上帝呢自古就存在 dan 了， dia akan selalu ada. 而且他是永远存在的。 Dan Yohanes mencatat bahwa Yesus menjawab ketakutan murid-murid dan berkata, ego eimi. 然后在这个约翰福音、约翰记载呢，这个耶稣回答他们：“我是 Aku ego ini, 是我， aku sudah ada 我就已经存在 dan 了， aku akan selalu ada. 而且我永远都存在。” Yesus sedang menyatakan bahwa dia adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. 主耶稣宣告呢，他是三位一体的，第二位的位格。 Allah yang juga hadir pada saat penciptaan. 当创造的时候，上帝已经临格了， Allah yang memelihara alam ciptaannya. 是上帝呢在看顾他所创造。 Allah yang sama juga adalah Allah yang memanggil Abraham, Ishak, dan Yakub. 同时呢，上帝也是呼召亚伯拉罕、以撒、雅各。 Dan hari ini ada di depan kamu. 今天呢，他就是在我们当中。 Nah, saudara,
Kata ego eimi ini juga pernah ditujukan oleh Tuhan kepada Musa. 弟兄姐妹们，这个 ego eimi 呢，上帝呢也曾经对摩西说， Pada waktu Tuhan memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 当上帝呼召呢亚伯拉罕呢带领这个以色列人出这个埃及的时候， Seorang Musa bertanya, 然后摩西就说， Tuhan, kalau orang Israel tanya, siapa yang ngutus saya? 他说上帝啊，若是以色列人问我呢，是谁差派了我， Apa jawaban saya? 那么我如何回答呢？ Maka Tuhan menjawab Musa, 然后神对摩西说， Aku adalah aku. 我是自有永有的。 Saudara, hal ini menyatakan tentang keberadaan diri Allah yang tidak pernah berubah. 所以呢，这句话呢，就是表明我们的上帝是永不改变的上帝。 Allah yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah yang sama yang juga memanggil Musa pada waktu itu. 创造宇宙万物的上帝，同时也是呼召摩西的上帝。 Satu pemahaman yang sangat absolut dan tidak dapat tergantikan. 这是一句很坚决的、绝对的话语呢，是无法替代的。 Maka kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, 这是我们读约翰福音的时候， ada saat di mana kemudian Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi. 就是当主耶稣呢跟法利赛人对话的时候， Dan Tuhan Yesus berkata, sebelum Yesus Abraham ada, 亚伯拉罕未有以先， aku sudah ada. 我已经存在了。 Kata aku sudah ada itu ego eimi. 就是说，当我在的时候，就是 ego eimi。 Maka kita membaca di sana respon orang-orang Yahudi marah. 所以呢，当时呢，犹太人的反应就是不好。 Mereka marah karena apa? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. 他们恼怒呢，是因为主耶稣把自己呢跟上帝是并为同等的， Makanya mereka mengatakan, kamu sudah menghujat Allah. 所以他们说主耶稣是亵渎了上帝。 Apakah Yesus menghujat Allah? 难道主耶稣有亵渎上帝吗？ Tidak, karena dia adalah sejatinya Allah sendiri. 没有，因为主耶稣是一位真正的神， Ialah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, bukan? 他是三位一体的第二个位格， Dia menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. 这是他向你我来表明他简明他所说的话， Ego eimi. 就是 ego eimi， Ini aku. 这是我是自有拥有的， Allah yang tidak pernah berubah. 这是从不改变的上帝， Yang hadir di tengah-tengah kamu. 就是呢，他临格在我们当中。 Nah, menariknya saudara, jawaban Tuhan Yesus bukan cuma ini aku. 但是主耶稣的回答不单只是说 Tuhan 是 Yesus, 我， Tuhan Yesus melanjutkan, jangan takut. 而且这些的主耶稣说不要害怕。 Kalau kamu melihat dan menyadari bahwa aku adalah Allah yang menciptakan alam semesta hari ini hadir di depan kamu, 如果你看到呢，我就是创造宇宙万物的上帝，今天我临格在你们当中。 Allah yang bukan hanya berkuasa atas alam semesta tetapi juga di dalam kehidupanmu, 他不单是掌管宇宙万物的上帝，而且呢，他也临格在我们的生命 maka 当 Tuhan 中。 Yesus memerintahkan jangan takut. 所以主耶稣命令他们不要怕 Saudara, kata jangan takut ini dituliskan dalam bentuk present imperative tense. 所以呢，这句话呢是以 Nah, artinya saudara, hari ini kamu jangan takut lagi sekarang ini. 所以他的就说呢，今天你不要再害怕了。 Kamu menghadapi badai, 你现在是面对风暴， kamu menghadapi situasi yang amat sulit dalam hidupmu, 你在你的生活当面对的很困难的问题， aku ada di depan kamu. 我就在你的前面， Aku ada bersama dengan kamu. 我就与你同在， Jangan lagi takut 你不要再怕了。 dengan situasi yang kamu alami. 就是你现在所面对的这个情况， Saudara, itulah yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. 这是在当时呢，主耶稣对门徒们所说的话。 Badai yang kamu hadapi mungkin bisa mengejutkan kamu. 你所面对的风暴有可能会令你恐惧害怕， Situasi yang gelap bisa membuat hatimu begitu kecil. 这个黑暗的这个情况呢，会令你胆怯。 Tapi Tuhan berkata, aku ada bersama dengan kamu. 但是主耶稣说：“我与你同在， Jangan takut. 不要惧怕。” Saudara, saya percaya perkataan Tuhan Yesus ini juga ditujukan kepada saudara dan saya hari ini. 弟兄姐妹们，主耶稣所说的话，今天也是对我们每一个人说。 Tuhan berkata, aku ini, jangan takut. 主耶稣对我们每个人说：“是我，不要怕。” Saudara, hidup kita dipenuhi dengan badai, bukan? 弟兄姐妹们，我们现在呢，我们的人生是充满风暴的。 Terkadang kita menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti murid-murid. 很多时候，我们所面对的门徒，就像当时的门徒所面对这个困难的情况一样。 Kita berjuang melewati kegelapan malam. 我们就是很努力的去面对黑暗。
Di tengah kegelapan malam itu kita menjumpai angin yang begitu keras. 然后在黑夜、在黑暗当中，我们遇见了狂风暴雨， Yang bukan hanya meniup kepada kita. 它不但会吞灭了我们， Tetapi kemudian angin yang keras itu seolah-olah berusaha untuk menenggelamkan kita ke dalam lautan yang dalam. 但是那个狂风暴雨呢，这今年要把我们呢，使我们沉溺在这个海中了。 Kita coba berusaha sekuras mungkin berjuang tetap bertahan di tengah-tengah pergumulan itu. 然后呢，我们很尽力了，在这个经济当中呢，不断的去奋斗。 Tetapi kita mengalami kelelahan, 但是我们疲倦了， kita mengalami ketakutan. 而且我们也害怕了。 Suara yang sama juga disujukan kepada saudara dan saya. 同样的声音，今天也是对你和对我说。 Tuhan berkata, aku ini jangan takut. 主耶稣说：“是我，不要怕。” Maukah saudara dan saya berpaling kepada Tuhan Yesus? 弟兄姐妹们，是不是我们每一个愿意回转向耶稣？ Hidup itu memang berat, 是的，我们所面对的生活是很沉重的， tapi Tuhan itu baik, amin. 但是我们的上帝是良善的，阿门。 Seserah kepada siapa ketika kita mencari pertolongan, ketika kita menghadapi situasi yang sulit. 当我们面对困难的时候，我们要向谁求帮助呢？ Ketika saudara kehilangan pekerjaan, ketika bisnis saudara mengalami kesulitan, kepada siapa kita mencari pertolongan? 当你失去了工作，你的事业呢，正在下跌的时候，那么我们要向谁求帮助呢？ Kepada siapa saudara mencari pertolongan ketika saudara melihat anak-anak kita yang bertumbuh, kita berharapkan berkembang dengan baik, justru mereka mengalami kesulitan demi kesulitan. 当时我们看到我们的孩子呢正在成长呢，但是我们看见呢他们的情况不太好的时候，那么呢我们当如何呢？ Kepada siapa kita mencari pertolongan ketika kita menyadari bahwa relasi yang kita bangun selama ini dengan pasangan mengalami pergumulan demi pergumulan. 当我们呢一向以来呢，我们努力了，想跟我们的配偶呢过好的时候呢，但是呢我们却面对了困难。 Mari kita mencari Tuhan, saudara. 弟兄姐妹们，我们寻找主耶稣。 Saudara, beberapa hari yang lalu kami sekeluarga mengalami sedikit kejutan, saudara. 弟兄姐妹们，几天前呢，我和我的家人呢面对了一件刺激的事情。 Hari Senin malam, saudara, semua lagi beres-beres, tiba-tiba dia merasa ada bunyi yang sangat keras, bunyi krek, dan kemudian langsung sakit tubuhnya. 就是在星期一晚上的师母呢，忽然觉得她身体有一个响声，但是她直接都Senin malam. 直接都病倒了。 Nah, saudara, kemudian saya dipanggil anak saya untuk menolong sembuh dan kemudian baringkan di tempat tidur dan rasa sakit sekali pada waktu itu. 然后呢，我跟我的孩子呢，就帮助呢师母呢，把她呢安放到床上，但是师母感觉到非常非常的痛。 Singkat cerita, saudara, kami coba cari-cari info tentang dokter dan sebagainya macam. Akhirnya Selasa pagi kami putuskan, saudara, untuk datang ke dokter. 然后呢，在当天晚上我们思考呢，要找哪位医生，然后第二天早上呢，我们去找医生了。 Nah, ketemu dokter, lalu dokter berkata, ya udahlah rawat inap deh, ya, karena kita mau MRI, kita pengen tahu ada apa itu bunyinya, kenapa bisa begitu. 然后呢，医生就说呢，住院吧，然后在医院检查这个 MRI， 要晓得为什么会有这个声音呢？ Nah, saudara, sekian waktu, berapa hari di rumah sakit, hasil MRI keluar, ya puji Tuhan tidak ada hal yang sangat serius, namun memang perlu kemudian treatment ke depan. 然后呢，经过了检查呢，没有什么大碍，也没有什么事呢，我们就出院了。但是我们还是有经过了一些的观察。 Jadi ada 2 titik lumbar semu yang kemudian menonjol, ya, jadi dia menekan titik syaraf. 就是呢，就像我们通常所说呢，他的这个神经呢有受到这个压迫。 Nah, saudara, di saat-saat kami melewati beberapa hari itu, sementara saya juga harus kemudian menemani semua, mengurus anak-anak, menyiapkan pelayanan. 在这个师母的生病期间，我就非常的忙，因为我要侍奉，还要照顾我的孩子，还要照顾我的太太， Dan mempersiapkan firman Tuhan ini. 而且呢，还要预备今天的讲章。 Saya sangat dikuatkan dengan jawaban Tuhan Yesus, ini aku, jangan takut. 主耶稣的这一句话是我不要怕，使我的信心得做了很大的坚固。 Ada aku yang bersama-sama dengan kamu. 我与你同在。 Untuk kamu mengalami kesulitan, 当你面对困难的时候， tapi ada aku yang bersama-sama dengan kamu. 但是有我与你同在， Kasihku besar kepada kamu. 我的爱是很伟大。 Saudara,
Tuhan Yesus memegang tangan kita melewati badai kehidupan. 弟兄姐妹们，主耶稣呢握着我们的手经过风暴， Dan dengan lembut dia berkata, aku ini, jangan takut. 主耶稣轻声的说：“是我，不要害怕。” Saya coba bayangkan seperti seorang bapa bersama dengan anaknya yang berjalan. 我可以想象呢，就好像一个父亲呢，带着的孩子在走路， Dan si bapak memegang tangan anaknya. 然后呢，做父亲的牵着孩子的手， Dan di tengah kegelapan yang sangat amat pekat itu, 然后在这个漆黑的黑夜里， si anak tidak tahu apa yang ada di depannya. 这个孩子不知道前面有什么东西， Si anak tidak tahu apa yang akan mungkin dia hadapi. 这个小孩子完全不知道呢，会有发生了什么样的事情， Bahkan perasaannya diliputi dengan penuh rasa ketakutan. 他的心里充满着害怕， Tapi dia memandang kepada bapaknya. 但是呢，他望着他的父亲， Dan bapaknya tersenyum kepada anak itu dan berkata, 然后这个父亲微笑的对他的孩子说 jangan takut, ：“不要怕， papa sama dengan kamu. 爸爸与你同在。” Tuhan menolong kita. 求主帮助我们。 Saudara, ada satu lagu yang ingin saya bagikan kepada saudara. 有一首诗呢，我想与弟兄姐妹们来分享。 Lagu ini adalah sebuah hymn yang ditulis sudah cukup lama. 这首歌呢是已经写了很久的， Sangat singkat dan memberikan kita kekuatan. 它很简单很短，但是会给我们力量。 Ayat 1, 2, dan 3 berisi tentang ucapan Tuhan Yesus. Isinya tentang ucapan Tuhan Yesus, jangan takut. 所以从第1节到第3节呢，主耶稣说：“不要怕， Kasihku besar buat kamu. 我的爱对你是很大的， Dan aku berjanji akan selalu bersama denganmu. 我应许永远与你同在。” Saudara, saya akan nyanyikan sekali, saudara ikut belajar lagu ini, nanti kita ulangi. 牧师唱一首呢，然后我们一起呢来学习，一起来唱。 Don't be afraid, my love is stronger. My love is stronger than your fear. Don't be afraid, my love is stronger, and I have promised to be always near. Indah sekali saudara ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini saudara, belajar sama-sama ya. Don't be afraid, my love is stronger. My love is stronger than your fear. Don't be afraid, my love is stronger, and I have promised to be always near. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, teriakan pujian ini. Sekali lagi. Don't be afraid, my love is stronger. My love is stronger than your fear. Don't be afraid, my love is stronger, and I have promised to be always near. Musik mainkan pujian ini, mari kita ambil waktu untuk berdoa. 我们用一点的时间，我们各自祷告。 Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. 今天我不知道你所面对的是什么样的问题，或是什么样的挣扎， Badai apa yang sedang saudara hadapi? 你要面对着什么样的一个风暴？ Mungkin saudara tidak bisa menceritakan kepada orang lain. 有可能你能够对别人说， Saudara sudah menghadapinya sekian waktu. 你已经面对这个问题很久的时间了。 Bahkan mungkin saudara sudah begitu lelahnya sampai tidak bisa untuk melangkah. 甚至呢，你感觉到呢，非常的沉重，无法呢向前迈进一步。 Saudara pandanglah Tuhan Yesus. 弟兄姐妹们，仰望主耶稣吧， Datang sama Tuhan. 来到主的面前，
yang berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. 主耶稣应许他永远与我们同在。 Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. 主为着你与我们同在而向你献上我们的感恩， Penyertaan yang sangat meneguhkan dan menolong kami. 你的同在坚固我们的信心，也帮助了我们。 Situasi yang kami hadapi begitu sulit, 我们所面对的是何等艰难的环境， tapi kami percaya bahwa kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. 但是我们相信主你与我们同在，你必定让我们能够度过。 Pegang tangan kami ya Tuhan. 主啊，求你牵着我们的手， Tolong jangan dilepaskan. 主啊，求你不要放掉我们， Biar kami boleh terus memandang kepadamu. 主啊，帮助我们永远定睛的望着你。 Kuatkan iman kami. 主啊，求你坚固我们的信心。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告，阿门。 Silakan duduk saudara sekalian. 兄姐妹。